Lagi sekali suara tu beralih ke arah yang lebih dekat, iaitu dekat katil Kak Su. Masa tu Ila baca apa aja ayat yang dia tahu, termasuklah ayat kursi. Tapi dia sempat baca sampai ayat ketiga je. Kemudian terasa macam sedar tak sedar. Suara tu pula kedengaran semakin jelas dan kuat. Kali ni suara tu kedengaran macam betul-betul berada dekat belakang dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan 3 kisah seram yang terjadi pada Ila masa dia belajar dekat UiTM Manjung sekitar tahun 90-an dulu. Cerita nombor 3 tu berdebar juga saya bacanya. Nak tahu kisah Ila ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah macam biasa sebelum saya mulakan. Jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 1996, masa tu Ila tengah belajar Bachelor of Art di UiTM Seri Manjung, Perak. Sekarang ni semua dah pindah ke Seri Iskandar. UiTM ni dulu asalnya dari atas rumah kedai. Diambil beberapa blok untuk dijadikan kelas untuk kuliah, dewan makan, studio, bengkel seni dan asrama untuk pelajar lelaki dan perempuan. Semester 1 dekat situ, mereka diberikan dom dekat tingkat bawah yang memuatkan dalam 16 orang. Ila, Kak Su, Kak Echah, Kak Lili, Kak Ju, Kak Shima, Hasriani, Noi, Rina, Aida, Lin, Fiza, Ejan dan Yani. Kak Ina dan Annie budak architecture. Mereka yang lain semua budak-budak art. Nak masuk semester kedua, pensyarah masing-masing bagi kerja untuk mereka siapkan. Jadi budak-budak architecture ni sibuklah dengan model-model binaan mereka. Ila dan kawan-kawan diberikan tugas berkumpulan untuk siapkan satu projek. Bahan utamanya mounting board, spray dan marker serta bahan-bahan art untuk tampal dekat board tu. Jadi malam tu mereka pun dah rancang nak siapkan kerja lebih awal dari deadline tu. Disebabkan tak nak idea mereka ni kena ciplak, jadi mereka rancang nak masuk studio lepas isyak untuk buat kerja-kerja tu. Studio ni berupa rumah kedai tingkat bawah. Ada ruang luas dekat bahagian depan, ruang kecil dekat bahagian macam dapur yang ada pintu ke bahagian belakang. Dan ruangan tu agak gelap sikit sebab jarang digunakan. Ahli kumpulan Ila ada 4 orang. Ila, Eddie, Aida dan Kak Halimatun. Mereka berempat ke ruang belakang sebab nak guna spray dan sebab utama tak nak orang tiru idea mereka. Masa mereka semua tengah duduk mencangkung sambil perhatikan Eddie spray mounting board tu, tiba-tiba terdengar bunyi orang melompat dari dinding bahagian atas jatuh ke lantai dekat tempat mereka tengah siapkan projek tu. Bunyi tu macam orang pakai kasut boot tentera. Ila dan Aida spontan terus bangun dan melompat keluar dari ruangan tu sebab bunyi tu betul-betul buat mereka terperanjat. Tapi Eddie dengan Kak Halimatun pandang je mereka berdua dengan wajah penuh tanda tanya. Apa hal ni, tanya Eddie. Ila pandang muka Aida. Aida pun dengan muka cemas pandang Ila sambil angkat bahu. Tak ada apalah, lenguh je, kata Ila. Tapi jantung dah berdegup kencang ni. Kemudian Ila tarik Aida ke ruang depan dan bertanya, kau dengar tak tadi? Dengarlah, gila, kuat bunyinya, kata Aida. Lepas fikir, akhirnya mereka beritahu Eddie dengan Kak Halimatun pasal bunyi tu. Mereka sepakat nak berhenti dan sambung tugasan tu pada hari lain. Ila yakin bunyi yang dia dan Aida dengar tu bunyi kasut hantu tentera Jepun yang pernah berada dekat situ.
Memang kursus seni lukis ni seronok sangat. Ada lawatan dekat tempat-tempat menarik untuk dipotretkan dalam hasil kerja mereka nanti. Pada malam tu, Ila malas nak sambung kerja sebab tak ada mood dan kekurangan idea. Jadi dia saja-sajalah melawat studio nak tengok hasil seni rakan-rakan lain. Antara rakan batch pada semester tu, Ila paling suka karya Rafiza, budak Perlis. Dia memang berbakat dalam seni. Hasilnya realistik sangat. Malam tu meriah jugalah dekat studio. Ila singgah ke meja Rafiza, berbual-bual lah sambil tengok hasil kerja dia tu. Sedar tak sedar, dah jam pukul 12 lebih tengah malam. Tiba-tiba Pak Gad datang tegur. Dah pukul berapa dah ni? Pergi balik bilik, tutup semua lampu. Ila tersentak dengan suara Pak Gad tu. Cepat-cepat dia bangun dari kursi dan ya Allah, baru mereka berdua perasan yang semua orang dah balik rupanya. Terasa sunyi pula bila sedar studio seluas tu hanya tinggal lampu dekat meja mereka berdua je yang masih terpasang. Rafiza kemas-kemas peralatan dia dan tutup semua suis lampu. Mereka berjalan keluar studio bersama-sama. Keluar dari studio, mereka ambil haluan masing-masing. Ila duduk bawah sama tingkat dengan studio tu. Bilik Rafiza pula dekat tingkat atas. Rafiza menghala ke kanan dan Ila menghala ke kiri. Bukan jauh pun nak naik tangga ke bilik Rafiza tu dari studio. Dalam 6 langkah je sebab studio tu betul-betul berada dekat bawah bilik Rafiza, iaitu sebelah kanan blok. Ila terpaksa berjalan melepasi satu lot studio yang gelap gelita dekat sebelah kiri. Sebelah kanan dia pula ada garas kenderaan fellow dan warden asrama. Dom Ila pula terletak dekat hujung blok. Jadi memang jauh lagi lah dia nak menapak sampai ke sana. Suasana sepi je masa tu. Keliwat Pak Gad tadi makin lama makin menghilang, pergi ke arah kantin. Masa Ila tengah berjalan ke dom tu, dia terdengar bunyi prop prop prop. Langkah terhenti. Ila tercari-cari dari mana bunyi tu. Bunyi apa tu? Jenuh dia tinjau, tak nampak apa-apa. Tapi bunyi tu macam bunyi bumbung zing dari garas kenderaan warden dan fellow yang dipijak-pijak, macam ada orang tengah berjalan atas bumbung zing tu. Ila sambung jalan semula. Tapi sekali lagi dia terdengar bunyi tu. Ila perasan bunyi tu macam ikut gerak langkah dia. Untuk pastikan, Ila cuba bergerak 2 langkah dan bunyi tu berbunyi 2 kali juga. Ila berhenti dan cuba jenguk atas bumbung garas sambil jengkitkan kaki. Tapi tak nampak apa-apa. Lalu Ila pun sambung balik berjalan dan elok dia bergerak 2 langkah. Prap prap. Bunyi itu pun 2 langkah juga berbunyi. Ila berhenti lagi dan terus melangkah lebih laju. Seiring dengan langkah tu, Ila dengar prap 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 prap. Bulu roma terus meremang. Ila tak nak pandang mana-mana. Sah-sah bunyi tu datangnya dari bumbung garas tu. Ila terus berlari sepantas mungkin dan seiring tu jugalah bunyi tu laju. Prap 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 prap. Sampai dekat dom, Ila terus buka pintu, masuk dan tutup pintu tu balik sambil sandarkan badan dia belakang pintu dengan nafas tercungap-cungap. Kau dah kenapa? Tanya si Annie. Ila masih terkaku dengan nafas dia tercungap-cungap. Woi, kau dah kenapa? Malam-malam berlari ni? Tanya si Annie lagi. Aku sajalah nak jogging malam ni. Dah siang hari aku tak sempat jogging. Salah ke? Saja Ila cakap macam tu sebab tak nak bagi orang lain takut. Si Annie ni ngeleng-geleng kepala sambil berungut. Buang terbiat betul lah kau ni. Ila ingat dah habis dah kena ganggu. Tapi tak. Lepas ambil wuduk, Ila panjat naik ke atas katil. Katil dia jenis double decker. Segala surah-surah lazim dan ayat kursi Ila baca. Masa tu budak-budak architecture masih buat tugasan mereka lagi. Masa Ila pusing mengiring ke kanan, dia nampak Kak Su dekat katil bawah tengah gelisah sambil kedua matanya terpejam rapat. Ila boleh nampak jelas sebab katil Kak Su tu sebelah katil dia je. Ila ingatkan dia mengigau. Bila Ila cuba panggil-panggil dia tak sedarkan diri. Ila terus bangun, turun dari katil dan kejutkan Kak Lily sebab Kak Su tu kawan rapat dia. Kak Lily bangun kejutkan Kak Su. Kak, kau okey ke ni? Tak ada jawapan dari Kak Su. Lama juga Kak Su macam tu. Dia cuba mengiring ke kiri kejap, ke kanan, ke kiri. Dah tu masing-masing dah terjaga dan mengelilingi katil Kak Su. Ila tanya Kak Lily, macam mana ni Kak? Nak bagi tahu warden ke? Kak Su tengah sakit ke ni? Kak Lily hanya angkat bahu, tanda tak tahu. Dia tak putus-putus goncangkan tubuh Kak Su supaya sedar. Tak lama kemudian Kak Su buka mata dan terus bersuara. Korang semua tak dengar ke Kak Su jerit-jerit minta tolong? Mereka semua hairan dan memang tak dengar langsung. Kak Su memanggil tu. Kak Su pun mula bercerita. Masa dia tengah baring dan hampir terlena,
Tiba-tiba dia terasa macam ada satu angin melepasi katil dia. Zoom. Masa tu dia baring mengiring ke kiri dekat bahagian kaki katil. Maksudnya bahagian yang ditidur tu adalah kedudukan untuk kaki, bukan kepala. Tiba-tiba dia terasa sakit yang amat sangat dekat bahagian pinggang belah kanan, dan ketika itulah dia menjerit-jerit minta tolong. Dia yang sedaya upaya cuba toleh ke belakang nak tengok apa yang membuatkan dia kesakitan, ternampak satu bentuk macam jari yang berkuku dan saiznya sebesar peha manusia berwarna hitam berbulu, dan benda tu picit pinggang sebelah kanan sampai Kak Su ni meronta-ronta kesakitan. Kak Su kata berkali-kali dia cuba baca ayat kursi, tapi belum sempat habiskan ayat tu, lidah dia tiba-tiba kelu dan tak boleh sambung bacaannya. Bila Ila dengar apa yang Kak Su cerita tu, dia terbayang mungkin benda yang sama yang ikut dia tadi. Mungkin sebab Ila cepat-cepat bersihkan diri dan ambil wuduk, benda tu tak kacau dia, dia kacau Kak Su. Kebetulan pula mungkin masa tu Kak Su tengah stres atau badan penat. Lagipun Kak Su tengah di awal kehamilan anak ketiga. Kak Su ni merupakan seorang pendidik yang sambung belajar sepenuh masa. 2 orang anaknya ditinggalkan pada suami. Lepas kejadian tu, Ila tak cerita apa-apa pada kawan dom dia pasal dia kena kejar malam tu. Nasib baik suami Kak Su dekat Perak juga, jadi tak ada masalah untuk jenguk Kak Su. Dan pagi esoknya, suami Kak Su datang dengan anak-anaknya untuk bawa Kak Su balik berubat. Kisah ni berlaku masa study week, hari Minggu, yang mana rasa nak balik bercuti tu ada je yang balik. Tapi macam Ila yang dari pantai timur ni, jauh kot nak hadap 8 jam perjalanan. Cuti 2 hari je. Malam tu mereka yang selalunya seramai 16 orang hanya tinggal 6 orang je, iaitu Ila, Kak Shima, Hasriani, Rina, Kak Ina dan Annie. Yang lain semuanya balik. Disebabkan Aida pun balik juga, Ila tumpang katil dia sebab orang dah tak ramai. Tinggal dia seorang je dekat katil atas. Rasa seram jugalah nak naik atas tu. Sebelah kanan katil Ila, katil Kak Su dan Kak Lily. Dan sebelah kanan katil mereka, katil Kak Ichah dan Kak Ju. Semuanya kosong malam tu. Disebabkan malam study week, jadi awal-awal mereka dah padam lampu. Lepas pukul 3 pagi, Annie bangun dan on lampu dan radio sebab ada tugas yang perlu dia siapkan untuk pembentangan hari Isnin nanti. Biasalah budak arkitektur ni memang terbaik kerja mereka. Semuanya nak buat persiapan awal. Selagi tak siap, mereka memang tak boleh tidur. Ila macam biasalah, telinga lintah, apa-apa pun dia memang cepat terjaga. Tapi Ila sambung balik, dan nasib baik masa tu dia tidur katil bawah, jadi tak adalah kena silau cahaya lampu. Cuma dia tidur-tidur ayam sebab terdengar bunyi radio. Tahun tu memang popular sangat lagu Lena di Willy Intan dari kumpulan Wing, dan Ila minat sangat lagu tu. Dia terus terjaga dan terbangun dari katil dengan kaki masih berselimut lagi bila terdengar lagu tu. Dari jauh, Ila nampak si Annie dah letak kepala atas meja. Lena jugalah si Annie ni, tidur beralaskan lengan. Ila tengok jam, baru pukul 4 pagi. Awal lagi, lambat lagi ni nak subuh. Tidur baliklah. Ila rebahkan badan mengiring ke kiri dan tarik selimut sampai ke separuh badan. Elok je Ila pejam mata sambil telinga masih sayup-sayup dengar lagu tadi. Tiba-tiba irama lagu tu berubah nada. Ila terus buka mata sambil amati lagu tu. Bunyinya macam suara orang perempuan tengah mengulik anaknya, dan lagu tu dia tak pernah dengar dekat mana-mana. Macam lagu zaman dulu-dulu. Kalau nak dengar lagu tu macam mana, cuba search dekat YouTube, cari Audit Voice and Code minit ke-44. Lebih kurang macam tu lah nada suara dia, walaupun tak 100% sama. Ila terasa nak cari dekat YouTube lepas anak kedua dia bernama Fawaz suka main game Mobile Legend tu. Bila dia pasang karakter ni, Ila teringat apa yang dia lalui berpuluh tahun dulu. Dan nasihat Ila pada yang suka main game ni, jangan guna karakter Audity tu kalau layan ML malam-malam sebab suara tu macam menimbulkan aura mistik sikit. Ila cakap berdasarkan apa yang dialami anak perempuan dia. Okey, sambung balik kisah tadi. Ila cuba hayati betul-betul suara tu dan kedengaran suara tu dari arah bilik store. Untuk pengetahuan, sebelah kanan katil Kak Ichah tu bilik store. Masa Ila dengar tu, dia tengok radio nak pastikan sama ada radio tadi masih terpasang atau di off kan. Tapi lampu merah menyala dekat radio tu menandakan ia masih terpasang. Cuma lagu yang dimainkan DJ pada masa tu langsung senyap, tak dengar apa-apa melainkan suara aneh tu. Tangan Ila tergetar-getar tarik selimut selubung sampai ke muka. Kemudian dia tekuk telinga, tapi suara tu jelas kedengaran. Mula-mula dari bilik store, kemudian kedengaran
macam berada dekat katil Kak Icah pula. Ila menggigil-gigil dalam selimut sampai berpeluh-peluh. Dia dah tak peduli rasa panas membahang dekat dalam selimut tu. Lagi sekali suara tu beralih ke arah yang lebih dekat, iaitu dekat katil Kak Su. Masa tu Ila baca apa aja ayat yang dia tahu, termasuk ayat kursi. Tapi dia sempat baca sampai ayat ketiga je. Kemudian terasa macam sedar tak sedar. Suara tu pula kedengaran semakin jelas dan kuat. Kali ni suara tu kedengaran macam betul-betul berada dekat belakang dia. Berkali-kali Ila cuba sambung bacaan ayat kursi tadi tapi gagal. Badan dah habis basah kena peluh. Ila cuba tarik bantal untuk tutup telinga tapi terasa sangat berat sampai dia tak mampu nak alihkan badan dia. Lama juga benda tu ganggu Ila. Akhirnya Ila terdengar bunyi ketukan yang kuat dekat pintu dom. Tak pasti bunyi tu bunyi nyata atau gangguan. Ila cuba amati betul-betul. Setelah yakin memang bunyi pintu diketuk, Ila beranikan diri menuju ke pintu dan terus buka tanpa fikir apa-apa. Si Annie yang terlelap dekat meja dah tidur dekat katil dia. Bila buka je pintu, rupa-rupanya si Aida dah sampai dari Johor. Ila terus peluk si Aida ni dan berkata, "Aida, nasib baik kau dah sampai. Aku takutlah Aida, aku dengar suara perempuan tadi." Aida yang masih kepenatan pelik tengok gelagat si Ila pagi tu. Nasib baik bas Aida sampai awal. Ila tengok jam, rupanya dah pukul 5 lebih. Ila cerita dekat Aida apa yang dia alami malam tu. Yang peliknya, semua yang ada dekat dom tu tak dengar apa-apa. Rupanya Ila je yang kena ganggu pagi tu. Sampai sekarang dia masih tak boleh lupakan kejadian mistik tu. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.